dan selamat sejahtera penonton sekalian. Hari ini saya ada sesuatu yang menarik untuk dikongsikan kepada anda semua. Okey, ini adalah sebuah buku yang bertajuk A Brief History of Equality atau dalam bahasa Malaysianya, sejarah ringkas tentang kesamarataan yang ditulis oleh seorang penulis yang disegani iaitu Thomas Piketty. Okey, sedikit sebanyak tentang penulis ni kan. Beliau ni sebenarnya adalah seorang ahli ekonomi yang berasal daripada Perancis dan penulisan beliau adalah berfokus tentang ekonomi. Antara karya-karya beliau yang lain termasuk Capital in the 21st Century pada tahun 2013. Karya ini adalah yang paling terkenal, dan juga Capital dan Ideology pada tahun 2019. Tentang buku yang kita nak ulas pada hari ini, ianya telah diterbitkan pada tahun ini iaitu 2022. Secara amnya, buku ini mengisahkan tentang pembahagian harta yang mensasarkan rakyat biasa sebagai pembaca dan bukannya ahli ekonomi. Kenapa? Sebabnya beliau hendak menjadikan buku ini sebagai senjata untuk kita melawan ketidaksamarataan. Beliau juga kaji balik sejarah kesamarataan dari tahun 1780 sampai tahun 2020. Dalam buku ini sebenarnya ada 10 topik ya, tapi pada hari ini kita akan fokuskan pada topik keempat sahaja. Jom. Topik yang keempat ni sangat menarik ya, penuh dengan info-info yang mungkin sebelum ini kita tak cakna langsung. Topik ini bertajuk Question of Reparation. Apa maksud dia dalam bahasa Melayu? Maksud dia persoalan berkenaan pampasan. Seperti yang kita ketahui, sejarah perhambaan merupakan sesuatu yang perlu untuk kita ingati. Jarang sekali untuk isu hak asasi manusia dan prinsip persamaan hak asasi manusia dibangkitkan pada zaman itu. Nak tahu kenapa? Sebab hamba ni tak dilihat sebagai manusia langsung yang selayaknya mendapatkan layanan yang sama rata dengan orang-orang bangsawan ni lah. Makanya setelah berakhir sistem perhambaan dan penjajahan, kerajaan-kerajaan yang terlibat dalam sistem ini telah mengambil satu langkah drastik menuju ke arah kesaksamaan. Langkah inilah yang kita akan kaji dalam topik ini, iaitu pampasan. Persoalan utama dalam topik ini melibatkan konflik dan perjuangan serta pembebasan dan ketidakadilan. Sebagai contoh, pampasan yang diberi dalam bentuk wang dibayar kepada pemegang hamba dan bukannya kepada bekas hamba ya. Malahan, jika kita lihat dalam buku ni, ada mengatakan yang pihak British memberi pampasan kepada pemilik hamba selepas sistem hamba diruntuhkan sebab kerusuhan. Kononnya dengan pampasan ni berasaskan ciri hamba, kerajaan telah menegakkan keadilan dan kesamarataan. Yelah, sebab mereka kan mengambil ciri seperti umur dan produktiviti hamba kan. Tapi masalahnya, pampasan tersebut diberi kepada pemilik hamba dan bukannya hamba. Seolah-olah menunjukkan pemilik inilah yang menanggung kesengsaraan selama ini. Sungguh tak adil kan? Kalau di Perancis pula, mereka tak sedar pun mereka telah melakukan diskriminasi dan merupakan negara penjajah. Sebabnya, sistem pendidikan di sana berbentuk hierarki pada masa lalu. Walaupun diskriminasi ini semakin berkurangan daripada tahun 1990 hingga tahun 2020, tetapi sistem yang ditubuhkan terus melabur hampir 3 kali ganda lebih daripada dana awam bagi 10% pelajar untuk yang paling digemari ataupun most favourite students. Kesimpulan yang dapat dilihat dalam topik ini secara menyeluruh, pampasan sahaja tidak cukup ya tuan dan perempuan. Jadi kalau anda nak tahu, penulis juga menulis untuk membaiki kerosakan yang dilakukan oleh isu perkauman ni dan penjajahan, kita juga perlu mengubah sistem ekonomi ke arah lebih sistematik dengan mengurangkan ketidaksamaan dan memastikan setiap orang mempunyai akses yang sama seperti dalam pendidikan ke, pekerjaan ke ataupun harta, tanpa mengira asal usulnya. Tak kisahlah putih ke, merah ke, hijau ke, tak kisah. Itu sahaja daripada saya, Hani Syafika binti Kamal Zaman, menyerahkan kepada anda untuk meniti balik tentang isu kesamarataan dalam konsep zaman sekarang, zaman moden lah, zaman pasca COVID-19 lagi. Jadi anda sama-sama renungkanlah, adakah kerajaan sekarang ni lebih sama rata ataupun mereka bias juga? Silakan. Sekian, terima kasih.